ngantok pula buat. Okey, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Awak benar nak kat gambar ni. Merantau bukan gambar. Sekejap lagi memang ada sesi bergambar je. Ustaz ceramah setengah jam aja. Bergambar sejam. Jadi siapa nak tangkap gambar dengan Ustaz? Ustaz artis tu. Sini. Bukan senang nak tangkap. Jadi sekeping upah. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Wa fi riwayatin an tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ustaz sebut sahaja nama Nabi Muhammad kena sambut dengan salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang apabila disebut namaku, dia tidak sambut dengan bersalawat kepadaku, maka adalah ia orang yang paling kedekut tak hidup masih. Okay, ya, ingat, setiap kali ustaz sebut nama Nabi, kena sambut dengan salawat. Baik, apa kata Nabi? Jangan kamu anggap remeh, jangan kamu anggap kecil suatu kebaikan, sekalipun kebaikan itu berupa senyuman, iaitu nyerongin ketika bertemu dengan saudaramu. Dalam riwayat yang lain Nabi kata apa dia? Senyum, nyerongin kepada saudaramu itu adalah sedekah ataupun sedekah. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik, kawan-kawan, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, abang-abang, kakak-kakak sekalian ya. Kenapa ustaz bawa tagline nyerongin juga? Mau kita beramai. Kan nyerongin tu maknanya senyum. Ustaz nak khabar pada semua rakyat Malaysia. Oi, mari kita senyum. Nyerongin juga. Tapi jangan nyerongin saja. Mau kita beramai. Itulah maksudnya. Pasal apa? Di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah seorang manusia yang suka senyum. Bila bertemu dengan para sahabatnya, baginda nyerongin aja, manis aja muka baginda. Maka sebab itu kata para sahabat, apabila melihat wajah Muhammad, aku berasa tidak jemu, hatiku rasa tenang. Aku rasa kalau sehari tak dapat tengok wajahnya, rasa macam tak sah. Rasa macam tak syok pada hari itu. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis. Yang itu belum start lagi, baru mukadimah. Terima kasih kepada pengacara majlis, iaitu Ustaz Anwar. Ustaz Anwar yang handsome sikit daripada PUU. Jadi Ustaz Anwar jangan perasan, sikit saja. PUU handsome banyak. Baik, terima kasih kepada penolong kanan. Siapa nama ustaz? Ni tadi ya. Tadi dah tulis dah. Okey. Yang Mulia Raja Mansur bin Raja Daud. Cikgu, kira panggil Cikgu Mansur lah ya. Cikgu Raja. Cikgu Raja ni orang Kelantan. Ya, terima kasih Cikgu Mansur pun yang handsome sikit aja daripada PUU. Baik, seterusnya kepada penolong-penolong kiri, penolong kanan dah sebut kan. Penolong kiri, cikgu-cikgu yang laki-laki, yang handsome-handsome, yang macho-macho. Seterusnya kepada cikgu-cikgu wanita ni ustazah-ustazah kan, yang comel-comel, comel je, cantik je. Seterusnya kepada adik laki-laki, kalau bahasa Arab dia panggil banin, adik perempuan dia panggil banat. Adik laki-laki, adik perempuan dan semua yang hadir pada ceramah tengah hari buta ni, tengah hari rembang yang hangat pijo ni. Baik, ada orang buat ceramah tu tengah hari.
Ini dah satu-satunya sekolah. Jadi Ustaz ucapkan tahniah kepada sekolah ni. Sampaikan kan? Sampaikan Ustaz pun rasa, Ustaz rasa, kawan-kawan adik-adik pun rasa benda yang sama juga. Apa kita rasa? Panih. Apa kita rasa? Panih. Rasa hangat hijau, ketiak berlengeh. Tapi tak apalah. Yang buat ceramah tengah hari ini satu cobaan, satu dugaan. Nak tengok sejauh mana kita boleh bertahan duduk dalam majlis ilmu yang mana Nabi sifatkan majlis seumpama ini sebagai taman-taman syurga. Jadi kalau duduk dalam syurga takkan hangat hijau kot, takkan ketiak berlengeh kot. Kan? Ni cuma angkat ketiak cium. Kan? Kalau wangi tu makna kata duduk dalam syurga lah tu. Baik, jadi kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kita pada hari ini menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tadi masa Ustaz sampai tadi semua orang bangkit bersalawat. Tapi nampak berterabur sikit kan? Sebab tak ada yang guide, tak ada yang jadi ketua. Kemudian ada persembahan nasyid pun boleh tahan juga sedap. Jadi sebelum nak cerita pasal Maulidur Rasul, Ustaz nak nyanyi sikit boleh tak? Boleh. Betul ke ni? Betul. Okey, sekali lagi ramai-ramai. Boleh tak Ustaz nyanyi? Boleh. Boleh belah. Baik Ustaz nyanyi tau. Tapi jangan siapa-siapa tutup kat belakang tau. Ustaz nyanyi memang hancurnya. Pitching memang confirm lari. Tapi Ustaz confirmnya mencuba. Okey, dengar baik-baik. Lagu ni pernah dikumandangkan ketika final Mimbar Pencetus Ummah. Tetapi pada ketika itu Ustaz pun terlupa lirik. Jadi Ustaz nak kadar balik. Sedia ya? Rasulullah adalah apa benar tak sedar. Contoh ikutan buat ummah. Akhlaknya yang terpuji, kasih sayangnya tiada tara. Piwit. Habis sampai itu Ustaz ubah suara sikit lagu. Lagu apa tu? Lagu Isabella pandai. Baik, satu lagi. Yang ini Ustaz ciplak lagu orang lain. Yang tadi Ustaz ni sendiri tau. Yang ni ciplak pula. Lagu Rozana pula yang diubah suara juga. Baik. Rasulullah, engkaulah idamanku. Bila kan kita bertemu, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, hadirlah dalam mimpiku. Macam poyo je. Baik, Ustaz ni memang poyo sikit ya. Apa yang untuk Ustaz poyo? Memang poyo. Baik, jadi kawan-kawan, bila kita sebut sahaja tentang sambutan Maulidur Rasul, Maulid artinya sambut hari lahir. Bila kita sambut hari lahir, selalunya orang tu mesti hidup lagi. Betul tak? Selalu kita sambut hari jadi kita, hari jadi mak kita, ayah kita, mestilah orangnya hidup lagi. Lalu kita pun bawa kek. Selalu kita suka buat kek kalau hari jadi, kan? Jadi kalau berapa umurnya? Kalau umurnya 30 batang lilin, kan? Kalau umurnya 70, ada 70 lilin. Jenuh nak tiup tu, kan? Ada nampak dalam. Adalah 4-5 batang lilin je yang padam. Ada nampak lagi? Air liur pula mocik, kan? Lama-lama kek tu dah jadi masam. Baik, jadi sambut hari jadi biasanya orang hidup lagi. Tapi sekarang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah wafat, dah meninggal dunia. Lama gila, 1400 tahun yang lalu. Jadi apa khoja kita menyambut hari jadi orang mati?
Baik, siapa tahu apa jawab ni? Kenapa kita sambut hari jadi Nabi yang dah meninggal, yang dah mati? Tak payah. Lebih kita sayang daripada ayah dan ibu kita. Walaupun kita sayang mereka, tetapi manusia yang paling kita kasih, kita sayang, tak lain dan tak bukan, iaitulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menyatakan cinta, kasih, rindu kepada baginda, maka kita sentiasa ingat hari kelahiran baginda. Baik, kalau ingat hari jadi Nabi hari apa? Hari Isnin. Betul, waktunya pagi. Selalu orang tua-tua dulu sebut hari Senayan katanya. Biasa dengar tak mak, pok kita sebut, tok kita hari Senayan katanya. Biasa dengar tak? Orang tua-tua dulu kalau sebut hari Isnin ni, dia kata hari Senayan. Kita pun dengar, apalah tok aku ni, korang betul tak sekolah. Hari Senayan, benar rupanya. Sebenarnya orang tua-tua dulu kalau kita dengar mereka sebut hari Senayan, mereka sebenarnya nak cakap Arab, tapi pelat. Dia jadi telok. Yaumul Isnain, Yaumul Isnain, Yaumul Isnain, ya. Senayan katanya. Sebenarnya bahasa Arab tu. Tapi oleh kerana pelat, telok, dia jadi bunyi Senayan. Baik, Nabi lahir pada hari Isnin, waktunya pagi. Ini semua orang dah tahu. Masa Nabi lahir, Nabi seorang yatim. Pasal apa dia yatim? Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi berada 2 bulan dalam kandungan ibunya. Memanglah semua anak mengandung dalam perut ibu. Siapa dekat sini dia mengandung dalam perut ayah dia? Ada tak? Ada laki-laki ada tak? Ada perempuan ada tak? Semua, tak kira laki-laki perempuan, dia mesti mengandung dalam perut mak. Bukan dia mengandung, dia dikandung dalam perut mak dia. Walaupun ayah kita perutnya buncit juga. Ustaz, saya tengok perut ayah saya tu dia macam mengandung lah Ustaz. Memanglah orang laki-laki ni itu kelebihannya. Perut boroi, dia boleh buat tilam, boleh buat bantal. Mak kita suka, kan? Tapi tak tahu bila nak bersalinnya. Dah 10 tahun boroi. Baik, jadi bila duduk dalam perut mak dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 2 bulan aja. Masa tu bapak dia dah meninggal. Jadi bila dilahirkan, dapat tengok tak ayah dia? Tak dapat. Jadi lahir-lahir dah tak ada ayah, tanpa kasih sayang seorang ayah. Sedih tak? Dah tentulah sedih. Siapa dekat sini anak yatim? Siapa dekat sini anak yatim? Tak ada ayah dan tak ada ibu, ada tak? Siapa? Okey, ada tu anak yatim ya. Siapa tak ada ayah ke ibu? Ibu. Siapa yang tak ada ayah kat sini? Ada juga. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada lebih kurang 5 orang ya. Baik, ingat ya, adik-adik yang anak yatim, tak ada ayah ataupun tak ada ibu, ataupun yatim piatu. Adik-adik sabar tau, buat semangat, belajar rajin-rajin. InsyaAllah satu masa nanti adik akan jadi orang hebat. Pasal apa? Adik-adik senasib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda seorang yatim, tetapi baginda kuat semangat, cekal menghadapi kehidupannya. Lama-lama jadi orang hebat. Anak yatim ni tahu tak? Dia punya kategori dia ataupun dia punya hukumnya sebelum akil balik. Apabila mencapai balik sahaja, maka tidak dikira yatim lagi dah. Kalau ada siapa-siapa dekat sini dah umur 50 pun angkat tangan juga. Ustaz, saya anak yatim. Yang tu tak haji. Yang tu namanya yatim kematu. Kan? Itu bukan yatim piatu. Ataupun kalau ada adik-adik dekat sini yang umur baru 10 tahun. Sini tak ada 10 tahun ya? Berapa tahun? 13, paling rendah 13. Tingkatan 1. Ustaz, saya anak yatim. Siapa yang tak ada ayah ke ibu? Ayah saya ada, mak saya pun ada juga. Siapa pula kita kata anak yatim? Ayah saya namanya Muhammad Yatim. Itu tak haji. Kan, anak yatim ni tak ada ayah ataupun tak ada ibu, ataupun kedua-duanya sebelum mencapai umurnya balik. Baik, Nabi kita dilahirkan yatim. Kesian tak? Mestilah kesian. Tak lama kemudian dah umur 6 tahun pula, maknya pula meninggal dunia. Yatim piatu pula. Umur 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia. Yatim piatu kematu. Atuk tak ada, mak tak ada,
ayah tak ada. Makna kata orang-orang yang sepatutnya menumpahkan kasih sayang kepada baginda, semuanya telah wafat, semuanya meninggal dunia. Tahu tak, masa Nabi dilahirkan, ibunya sendiri yang bernama Aminah bela Nabi tak lama. Ada riwayat mengatakan lebih kurang seminggu aja menyusukan Nabi. Dahlah menyusukan Nabi itu sekejap, susunya pula kering, tak banyak susu. Oh, rupa-rupanya kan kadang-kadang ibu-ibu yang mengandung ni, yang melahirkan anak, sepatutnya ada susu. Sebab nak bagi dekat anak dia susu. Berapa lama tempoh menyusukan anak? 2 tahun kata Allah. Tapi ditakdirkan ibu Nabi Muhammad, Aminah, susunya tak banyak, susunya kering. Baik, apa alternatif yang dibuat oleh Aminah? Dia pun mencarikan ibu susu. Pernah tak kita dengar Nabi menyusu botol? Ada tak? Nabi gunakan susu tepung. Aminah pergi kedai runcit, susu tepung satu, susu lembu. Ada tak kita dengar macam tu? Tak ada. Aminah carikan ibu susu. Siapa nama ibu susu Nabi yang pertama? Ibu susu Nabi ada 2 orang. Yang pertama siapa? Yang pertama namanya Suwaibah. Suwaibah ialah hamba perempuan kepada Abu Lahab. Dia juga merupakan pembantu bidan kepada Asy-Syifa, iaitu bidan yang menyambut kelahiran Nabi. Jadi Suwaibah menyusukan Nabi Muhammad selama beberapa bulan. Suwaibah dulu nombor 1, hamba perempuan kepada Abu Lahab. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, Suwaibah ni jadi pembantu bidan. Lalu dia pun lari, dia bagi tahu dekat tuan dia. Wahai tuan. Siapa tuan dia tadi? Abu Lahab. Ya, kenapa? Saya nak mengabarkan berita gembira ini kepada tuan. Yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada tuan. Yang kamu kelang kabut ni siapa? Cuba cakap elok-elok sikit. Tahniah tuan, kerana tuan sekarang ni dah jadi bapa saudara. Pasal apa kamu kata aku bapa saudara? Sebab tuan dapat anak saudara. Oh gitu. Siapa yang bersalin? Aminah, adik ipar tuan dah bersalin. Anaknya comel. Oh, kalau gitu, oleh kerana kamulah orang pertama yang menyampaikan berita gembira ini kepada aku, kata apa dia? Abu Lahab, maka Suwaibah, aku merdekakan kamu. Apa kata Suwaibah? Yahoo, ya bedu-bedu. Sebab selama hari ini Suwaibah ialah seorang hamba, kuli, kalau bahasa kita ni kuli. Jadi bila dimerdekakan, maka dia jadi macam orang biasa dah, tak jadi kuli. Lalu Abu Lahab kata apa kepada Suwaibah? Wahai Suwaibah, kalau ia pun jangan sonok sangat, kamu jangan hingga. Nanti ada pula orang tanya, Ustaz, Abu Lahab tu orang Perak ke? Kenapa dia cakap parit pula? Dia pun orang Perak. Ini ahli bahasa. Ya, baik. Jadi bila dia kata, Suwaibah, kamu jangan sonok sangat tau, walaupun aku dah merdekakan kamu. Sebelum kamu nak pergi ke mana-mana, minta tolong sikit. Apa dia? Dia kata, bagi tahu kepada penduduk Mekah, aku nak buat kenduri besar-besar, iaitu aku nak sembelih 100 ekor kucing. 100 ekor? Tengok, nampak tak yakin 100 ekor? Unta. Baik. Apa kata Abu Lahab? Aku nak sembelih 100 ekor unta, nak buat kenduri. Menunjukkan di situ kendurinya besar ke kecil? Kendurinya besar-besaran, 100 ekor unta yang dimakan oleh penduduk Makkah. Baik. Jadi saya nak ringkaskan ceritanya ya. Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi yang sambut hari jadi Nabi, seronok dengan kelahiran Nabi. Tapi bila baginda dewasa menjadi Rasul, apa jadi kepada Abu Lahab? Apa jadi kepada Abu Lahab? Meninggal. Abu Lahab lah orang yang menentang dakwah Nabi. Bila Nabi kata kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, wahai bapa saudaraku, mohon kita sembah Allah dan tinggalkan berhala. Apa yang kita sembah selama hari ini adalah tak betul. Ini semua Tuhan palsu. Apa kata Abu Lahab? Cek Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Wahai Muhammad, sekiranya inilah sebab kamu mengumpulkan kami semua, maka baik tak payah. Pergilah. Dia tetap payah. Sebab
kami tidak akan sekali-kali meninggalkan agama datuk nenek moyang kami. Kami akan tetap menyembah berhala. Maknanya apa dia? Ustaz nak bagi tahu, kita sambut hari jadi Nabi besar-besaran, kita bersolawat kepada Nabi, kita berarak beramai-ramai, makan. Tiba-tiba kita tak bersolawat pada Nabi, tak ikut sunnah Nabi, tidak beramal dengan ajaran Nabi, maka kita juga serupa macam Abu Lahab juga. Sebab Abu Lahab hanya seronok sambut hari jadi Nabi, tetapi dia menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jadi macam Abu Lahab. Baik, cerita Suhaibah tadi patah balik. Suhaibah menyusukan Nabi beberapa bulan. Baik, kemudian Suhaibah pasing pula. Serahkan pula penyusuan ataupun pembelaan. Apa ke bahasa yang betul nyebut? Penyusuan dan juga penjagaan. Pembelaan ni macam kambing pula bunyinya. Kan? Penjagaan Muhammad kepada Halimah. Maka ibu susu Nabi yang kedua barulah nama dia Halimah. Apa yang selalu kita sebut dalam buku? Halimatus Sa'diyah. Baik, nama dia Halimah daripada puak Bani Sa'ad ataupun perkampungan Bani Sa'ad. Maka sebab itu dinamakan Halimatus Sa'diyah. Nama dia Halimah saja. Sa'diyah itu ialah merujuk kepada puak dia ataupun perkampungannya. Baik, Halimah menyusukan Nabi selama tempoh sampai umur 2 tahun. Tapi dia sambung lagi bela Nabi sampai umur 5 tahun. Baik, nak tahu tak apa yang berlaku kepada keluarga Halimah semenjak dia bela Nabi? Masa mula-mula dia nak ambil Nabi bela sebagai anak susuan dia ataupun anak bela dia, mula-mula lagi dah menunjukkan yang kata Muhammad itu pelik budaknya. Macam-macam benda pelik berlaku ataupun terjadi kepada keluarga Halimah. Baik, mula-mula dia dukung Muhammad. Dia kata, bang, dia cakap dekat suami dia. Dia datang dengan suami dia, bang, kita nak bela ke budak ni bang. Kita dah cari dah budak dalam kota Mekah ni kan bang, semuanya dah ada orang lain ambil. Tinggal budak ni seorang aja bang. Atau apa pandangan awak rasa macam mana? Tidaklah, mak dia ni ibu tunggal. Atau kalau kita bela dia, ada ke duit nak bayar upah pun? Kan? Ada ke duit? Tak ada. Yalah, tu macam mana udah tak ada budak lain? Ambil je lah. Ceterai kamu dukung dia. Ceterai. Jadi Halimah ni pun pegang baby yang bernama Muhammad ni tadi. Kan, biasanya kan kalau orang perempuan ni dia pegang seorang-seorang baby tu kan, ataupun kita orang lelaki ni, kalau dia tu anak orang, dia tak biasa dengan orang, selalu jadi macam mana budak tu? Dia nangis. Elok katanya kan. Tapi tiba-tiba Halimah bila dia jumpa je Muhammad, kan, Muhammad tak nangis pun. Relax je. Relax brother, relax kan. Relax je Muhammad. Lepas tu siap dukung-dukung, timang-timang pun okey. Alah tayang-tayang, alah tome-tome kan. Biasa gitulah kalau dengan baby kan. Jangan lambung sampai shilling dah lah. Alah tayang-tayang. Kan, lambung sikit-sikit baby. Tengok Muhammad ceria, seronok, gelak-gelak, nyerongin. Lalu Halimah pun kata kepada suami, bang tengok budak ni hasil lah dengan air bang. Tak apa lah bang. Letaklah dia bayar upah ke tidak ke? Ambil je lah. Jadi Halimah pun bawa naik atas unta. Masa datang tadi, unta Halimah dengan suami dia kurus kering, tak berapa sehat. Nampak tulang rangka, siap dia main gitar ni, gering. Kan? Kemudian ada pendapat yang mengatakan jalannya pun apa? Tempang. Kalau orang Kuala tu Ustaz dengar dia cakap jalan tempang tu jalan ngempor. Gitu Unta jalan macam tu. Mana kata tak berapa sehat untanya. Bila naik aja atas unta, tiba-tiba unta berjalan laju 180 km sejam. Jadi Halimah pun tanya kepada suami dia, Bang belum masuk atu ni. Kan? Bang, ini ke unta yang kita naik masa kita datang tadi bang? Kenapa? Tidaklah. Tapi yang ini pasti berlaju gila. Yang tadi tu jalan punya slow, punya lambat gila. Yang ini laju gila pula.
Syawak ni yang banyak tanya. Tengah laju ni. Kan? Biasa kan orang perempuan ni kelam kabut sikit kan? Orang lelaki dia biasa steady. Jawab pun tak tanda je. Orang cakap lah. Tengah laju ni. Kan? Baik. Jadi, apa yang berlaku tadi? Dah lupa dah. Apa yang berlaku tadi? Oh, unta berjalan laju. Dah lah unta berjalan laju sepasal. Tiba-tiba ada seketul awan pula ngikut. Kan? Ikut aja sepanjang perjalanan balik tu tadi. Bang, apa kaya? Bang, apa kaya awan ngikut kita, bang? Kata bagus dia ngikut, redup sikit. Bang, tidak bang, tadi tak ada kopi ni bang, ini awan ni. Tidak ke hantu? Kalau kita memang hantu dah kan? Kita nak balik sekolah tengah hari ni. Kan, katalah ada awan seketul yang ngikut kita. Apa kita kata? Memang confirm lah hantu Cak Alif pun kita. Kan? Sebab kita ni memang gemar tengok cerita hantu. Tapi sekarang kan cerita hantu dah tak seram tau. Kan, cerita hantu pun dah kelakor, dah lawak dah sekarang ni. Tambah cerita hantu dalam bentuk kicap. Kelakonnya Anwar Raja lawak. Buka je kicap tu, badan besar dia keluar daripada botol ni. Oh Allah! Ada hantu orang pintu, tak seram langsung. Tapi kan, sama ada laki-laki ataupun perempuan, siapa yang paling seram kalau jadi hantu? Laki ke perempuan? Ya, orang perempuan pun kata perempuan. Maknanya orang perempuan memang ada talent jadi hantu. Ya, orang lelaki tak seram. Orang perempuan ni, kalau dia tak cakap apa pun, dia berdiri tegak. Pakai baju putih, rambut panjang. Itu pun kita dah rasa tegak perlu roma. Kan? Belum dia nilai lagi. Sebab itu orang perempuan dia talent jadi hantu. Baik, orang laki-laki tak seram ya. Orang laki-laki jangan jadi hantu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan perempuan saudara-saudari sekalian, cerita kat mana ke tadi? Oh, cerita naik unta. Sampai dekat perkampungan Bani Sa'ad ni tadi, maka kampung yang asalnya kemarau, kering, kontang, kan? Kemudian dengan orang kata kehidupan masyarakatnya yang tak ceria, tiba-tiba Nabi Muhammad datang di kampung tu. Keadaan kampung berubah menjadi ceria, jadi segar bugar, binatangnya jadi gemuk, semua mencin aja. Kalau tidak semua kering, tak ada susu. Sekarang ni dah mencin dengan susu yang banyak. Gitu. Baik. Kemuncaknya sampai umur 5 tahun. Dah lah sepanjang 5 tahun tu banyak benda-benda pelik berlaku. Sampai umur 5 tahun, paling pelik berlaku kepada Nabi Muhammad apa dia? Nabi Muhammad dibedah pada umurnya 5 tahun. Mana tak peliknya masa tu umur 5 tahun. Tengah duk main-main dengan adik-beradik susu dia, dengan kawan-kawan dia. Gamaknya apa mainan mereka itu ya? Mereka main kondi ke ya? Kondi ke, zero fine ke, kan? Dalam panjang ke tak tahulah masyarakat Arab punya permainan. Tengah duk main-main tu, tiba-tiba datang 2 laki-laki. Laki-laki tu datang. Datang. Dia pegangnya Muhammad, dibaringkannya, lalu dioperatnya. Tak tahulah macam mana caranya ya, guna elektrik. Bedahnya dada Nabi, diambilnya jantung Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam bekas yang berisi dengan air Zam-Zam. Cuci. Masuk balik dalam dada Nabi, tangkupkan balik, jahit balik, maka selesai pembedahan. Jadi kawan-kawan adik-adik dia, adik-adik pula apa? Sedara-sedara susu dia yang tengok masa itu, apa nak kata? Lari. Sampai dekat mak dan ayah mereka bagi tahu, Ibu, amma. Kan dia kata, Muhammadun qad qutila, Muhammad telah dibunuh. Jadi bila ibu susu dia yang bernama Halimah dengar saja Muhammad dah dibunuh, apa berlaku? Abang, anak kita dah kena bunuh. Kan orang perempuan kelang kabut gitu. Tiba-tiba suami dia kata, kenapa?
Relax, brother. Okey, saja Ustaz nak menyakat je cikgu perempuan ni. Dekat rumah kita kan, dekat rumah kita selalu siapa yang bising? Pok-pek. Mak ke abang kita? Betul ni, mak ke abang? Dua kerja dalam satu masa. Dia boleh basuh pinggan mangkuk sambil bercakap. Halo. Oh, kamu tengokkan adik kamu tu loh. Sampai basuh kain pun dia boleh cakap. Halo, abang kamu tak pakai yang boloh je. Sampai masak jauh kuntiau pun dia boleh tang. Adik kamu tolong. Oh, mak kita hebat tau. Dia boleh bercakap banyak dalam satu masa. Abang kita buat apa? Abang kita buat noheng aja. Relax. Jauh. Nah, tengok TV. Baca surah khabar. Bang. Apa benda ya? Orang laki-laki ni memang perangai macam tu. Dia suka relax kan. Mukanya sekupang je kan. Baik. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang dikasih sekalian, mak kita tu bising sebab dia sayang dengan kita. Bapak kita bukannya dia diam tu dia tak sayang. Pasal orang laki-laki ni dia fikir panjang. Sebab itu dia memikir tu yang dia diam tu. Mikir punya panjang tak bila nak selesai je kan. Baik, jadi kalau mak kita bising pagi-pagi dah bising. Sebelum nak pergi sekolah tu kan mak suka bising. Baju tak sereka lah, apa lembek sekolah lah apalah. Jangan kita anggap mak kita beletio yang tu namanya kuliah subuh. Ustaz, saya dah pergi sekolah dah. Saya dah sampai sekolah dah. Saya ingatkan dah selesai dah. Rupanya cikgu dekat sekolah pun bising juga. Tak apa. Pukul 10 pagi. Yang tu namanya kuliah duha. Tak apa. Ikut lah. Ustaz, tengah hari pun saya balik rumah ingat nak rehat-rehat sikit. Rupanya mak bising juga. Yang tu kuliah zuhur. Dah, depan ni kosong. Petang-petang pun bising. Kuliah asar. Lepas maghrib pun bunyi juga Ustaz. Kuliah maghrib. Lepas isyak pun sama Ustaz. Lepas isyak dia tak panggil kuliah isyak. Dia panggil ceramah perdana. Oh, patutlah suara mak saya dengar Ustaz lepas isyak. Sebab dia ceramah perdana. Ustaz kadang-kadang mak saya, bapak saya, kakak dengan abang saya semua marahkan saya Ustaz. Yang tu namanya forum perdana. Dia ada 4 ahli panel. Baik, jadi kalau kita duduk di rumah, kita anggap apa yang mak kita beliti tu kuliah duha, tazkirah, kan ceramah perdana. Maka kita akan suka seronok duduk di rumah. Sebab di rumah pun banyak jadual kuliah. Tak payah pergi masjid pun dah banyak kuliah dah. Rupanya mak kita ni ustazah, penceramah hebat. Baru kita tahu ya. Jadi sebab itu kalau mak kita tengah beletir, kan jangan biarkan dia cakap sorang-sorang. Kalau nampak macam dah serak-serak, buatkan air. Mak nampak macam serak lah mak. Ini air. Orang bercakap kamu main-main bagi air obat ni. Dia pun minum kok. Dia pun sambung. Sekejap lagi. Tak apalah dengarlah sampai habis. Mak kita akan berhenti tak kalau dia bercakap? Dia mesti berhenti, takkan tidur pun dia bercakap. Dia berhenti. Bila dah habis, maka kita pun buat acah ambil mikrofon. Sekian tadi. Apa yang telah disampaikan oleh ibu saya, iaitu Ustazah Noraini, dengan tajuknya Anakku yang buat mulu. Baik. Kat mana kita cerita tu? Oh, kita bedah tak habis lagi. Jadi sampai di tempat kejadian. Apabila sampai di tempat kejadian, tengok Nabi Muhammad tengah berlengur. Masa itu belum Nabi, baru Muhammad saja. Muhammad tengah berlengur. Muhammad. Oh, Muhammad. Ya. Apa yang berlaku? Tadi datang 2 orang. Dia bagaikan, kemudian dia lidahnya. Kemudian dia ambil jantung. Kemudian dia cuci-cuci, dia letak balik. Dia kesan pernikahan. Ya Allah, punyalah macam tu sekali keadaan Muhammad pada ketika itu. Jadi mak susu dia, mak bela dia memang rasa macam dah tak boleh tahan dah. Pelik sungguh budak ni. Bang, apa kata kita hantar balik rumah mak dia bang. Takut aku jadi yang ke depan ni pelik-pelik lagi bang. Kan? Takut mati sungguh budak ni. Baik kita hantar dia balik.
Lalu bila dihantar kepada ibunya Aminah, sempat dibela setahun. Maka tak lama selepas itu ibunya sendiri meninggal dunia. Baik, daripada situ dapat pengajaran apa dia? Ibu susu Nabi. Ya, Nabi menyusu dengan ibunya sendiri beberapa hari, disusukan oleh ibu susu bernama Suwaibah, kemudian disusukan pula oleh Halimah. Maknanya Nabi tidak pernah menyusu formula susu lembu. Nabi hanya menyusu daripada semua ibu-ibu susu orang. Maka sebab itu hanya orang yang paling layak menyusukan orang. Baik, sebab apa Ustaz sebut gitu? Baik, Ustaz pun tak nafikan sekarang ni memang ada susu-susu formula yang diminum oleh kita. Bukan nak kata susu tu tak baik langsung, tapi kalau disuruh membuat pilihan pertama, carilah ibu susu kepada mana-mana ibu. Kan? Sebab sikit sebanyak dibuat satu kajian, orang-orang yang minum susu lembu, susu formula ni ada kesan untuk jangka masa panjang bagi seorang manusia itu. Sikit sebanyak dia akan mewatakkan ataupun menjadi, orang kata apa, perangai dia, kelakuan dia ada sikit sebanyak perangai ibu dia. Siapa ibu dia? Kalau dia minum susu lembu, perangai lembu lah. Kan? Alo, Long mak gerak kan? Long, bangun Long, hari ni Senin Long, ada perhimpunan bangun awal sikit Long. Kita nak apa sembahyang subuh lagi Long. Dia berbunyi. Kan? Alo, cepatlah Long. Mana bunyi lembu tu? Minum susu lembu lah tu. Ustaz, saya tak minum susu lembu lah. Kami minum susu kambing. Dia bunyi kambing. Kalau minum susu kuda, dia bunyi kuda. Kalau minum susu unta, bunyi unta. Kalau minum susu harimau, sedar-sedari, pasal apa Ustaz sebut susu harimau? Siapa pernah tengok satu kain rentang ataupun flyers, dia kata susu harimau? Dia nak jual susu harimau, ada tak? Betul ni, pernah tengok tak? Dekat Tapah ada tak? Dekat Taiping, Ustaz pernah tengok satu kain rentang, kopi susu harimau. Dulu Ustaz pergi dekat kedai kopi, susu lembu biasa, susu kambing ada, susu kuda liar pernah jumpa, susu unta pun ada, yang terbaru susu harimau. Tengok, certiknya manusia ni, selagi mana binatang yang ada susu, semua dia nak perah. Dia nak rimau pun kena perah juga susunya. Tahu tak sekarang ni kalau pergi zoo Taiping, semua binatang dah takut. Kan bila dia masuk je, bila kita masuk je zoo Taiping, semua binatang macam tu je. Semua tutup. Dia kata, mereka ni nak datang tengok aku ke nak merah susu? Bahaya kan, orang ni suka merah susu kata. Baik, jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, panjang pula cerita susu ni kan. Kita pergi kepada cerita Nabi masa dewasa pula. Masa zaman kanak-kanak juga, kemudian bila nak meningkat zaman remaja, Nabi bela apa dia? Nabi bela kucing, Nabi bela kambing. Ingat tak masa persembahan akhir Ustaz hari tu? Kan, Ustaz bawa naik kambing atas pentas. Itu betul-betul punya kambing, bukan kambing plastik. Tahu tak apa jadi kepada kambing tu sekarang? Kambing tu dah jadi artis. Kambing tu mahal harganya. Siapa-siapa nak beli, nak sembelih dia, harga dia memang tinggi. Sebab kambing itu masuk TV secara langsung dalam tempat penjeduk rumah. Dia pun glamour juga. Badan dia dah penuh dengan orang kata sains kan. Orang apa ni pun nak tanda tangan juga dekat kambing tu. Baik, kambing Ustaz bawa naik atas pentas. Pasal apa? Pasal Ustaz diminta oleh murabbi menceritakan zaman kanak-kanak baginda Nabi. Ustaz pun fikir. Apa aku nak bawa cerita masa zaman kanak-kanak Nabi? Biu Rahmat bawa cerita zaman remaja. Biu Hafiz cerita masa zaman dewasa. Biu Syahul ceritakan keseluruhan keagungan baginda Nabi. Ustaz diminta cerita zaman kanak-kanak. Jadi Ustaz pun fikir macam mana aku nak buat ni. Nak buat kelainan sikit. Itu yang Ustaz terlompat-lompat tergedi-gedi atas pentas tu. Kan? Bertemu lagi dalam rancangan. Dia macam hair kamu dia. Kan? Ustaz bawa naik kambing. Sebab masa kecil-kecil Nabi bela kambing. Dalam hadis Nabi kata apa dia? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabu wa anta? Faqal na'am kuntu ar'aha ala qararis li ahli Makkah. Tidak diutus para nabi melainkan semuanya bela kambing. Bayangkan Nabi Muhammad kata,
Nabi-nabi daripada Adam sampai Nabi Muhammad ada 124,000 orang Nabi, 313 Rasul, 25 aja yang wajib kita tahu dan kita pelajari. Seorang 5 orang ulul azmi, seorang penghulu segala Nabi. Daripada kesemua Nabi-Nabi itu, kesemuanya bela kambing. Siapa pernah tanya, kenapa Nabi ni bela kambing ni Ustaz? Kan dalam buku tulis masa kecil-kecil Nabi bela kambing. Siapa ada tanya dengan ustaz dia? Siapa tanya dengan cikgu? Cikgu, kenapa Nabi bela kambing? Patutnya seorang Nabi jadi pemimpin agung, belalah binatang yang ganas sikit, baru nampak handai. Belalah anaconda. Contohnya, kalau pergi berdakwah, dia bawa anaconda. Kan, relax dia usap kepala anaconda. Kan? Korang semua kena beriman ya. Nampak tak anaconda? Kokak lah. Ataupun para Nabi tu bawa lah King Kong ke kan. Baru nampak handai sikit. Oh, King Kong mengamuk. Beranilah korang tak dengar dakwah aku. King Kong ni berlasah. Boleh tak? Ataupun Nabi bela buaya ke, bela Godzilla ke, apa-apa sajalah. Binatang yang nampak ganas sikit. Ini bela kambing. Binatang yang biasa dibela orang kampung, nampak koman, nampak leke. Tapi adik-adik tahu tak, dalam sirah menceritakan kenapa para Nabi dan Rasul bela kambing, ada hikmah yang sangat hebat. Maka sebab itu siapa-siapa yang bela kambing adalah orang hebat. Kalau adik-adik perempuan nak cari bakal suami, ada tak dalam kalangan adik-adik laki-laki ni kan? Yang laki-laki ni tengok dia punya biodata. Oh, masa kecil ada tak bela kambing? Kalau dia bela kambing masa kecil, itu ialah power pilihan kita. Kalau dia tak bela kambing, jangan ambil lah. Kan? Macam Ustaz memang bela kambing. Sebab itu isteri Ustaz pilih Ustaz. Ustaz bela kambing mainan. Okey ya? Kat mana tadi cerita kambing ni? Nabi bela kambing sebab kambing binatang jinak tetapi degil. Dia binatang jinak. Dia bukan ganas, dia bukan makan orang, tetapi dia degil. Siapa-siapa boleh bela kambing, makna kata dia boleh melatih kesabaran seorang pengembala kambing. Maka sebab itu Nabi, kita tak heran kenapa masa dewasanya menjadi Rasul, dia seorang yang sangat penyabar dan kesabarannya luar biasa. Orang kata Muhammadun Majnun, Muhammad gila. Orang kata Muhammad Sahirun, ahli sihir. Orang kata Muhammad pemecah belah masyarakat. Orang letak najis. Orang baling sampah sarap. Apa Nabi buat? Nabi nyerongin aja. Pernah tak kita dengar Nabi mengamuk? Nabi barat, Nabi sepak waktu. Korang semua tak nak dengar dakwah aku ya? Ya Allah ya Tuhanku, hantarkan halilintar. Mana demo semua ni? Wahai malaikat. Pernah kita dengar kan? Malaikat datang terbang dekat Nabi. Landing time. Malaikat kata kepada Nabi ketika berdakwah di Taif, wahai Muhammad, gamak mereka buat kamu macam ni, baling batu sehingga berdarah daripada kepala sampai turun ke kakimu. Muhammad, bagi tahu saja apa bentuk bencana ataupun apa bentuk apa bentuk apa nak sebut? Apa bentuk balasan yang kamu nak aku buat? Lalu apa kata Nabi? Wahai malaikat, tak apalah malaikat, pergi buat kerja kami. Kan? Tak apalah. Fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Tengok, Nabi tak pernah balas pun kejahatan, keburukan yang dibuat kepada Nabi dengan kejahatan juga. Tetapi Nabi sangat penyabar. Baik, apa yang degilnya kambing ni? Yang ni yang kita nak tahu. Siapa-siapa ada buat perangai ini, maka dia adik-adik kambing. Cuba tengok. Mula-mula kambing ni dikatakan paling susah nak dikawin. Kalau kita nak himpunkan dia dalam satu kumpulan, kan, dalam satu, kita kata dalam satu jamaah, cukup payah. Nanti ada yang buat perangai. Pengembala kambing ni kena, orang kata kena apa? Kena pandai mengawal dia. Kalau tidak nak kumpulkan dia dalam satu kumpulan tu bukan main payah. Dia pun nak lari, dia pun nak menandung, dia pun nak merompat pagar. Maka sebab itu siapa-siapa yang tak suka berjamaah,
tak nak sembahyang berjemaah, kan? Tak nak makan berjemaah, tak nak berhimpun dengan ceramah berjemaah, dia suka ngencut. Dia nyorok, dia lari, dia lompat pagar, dia pontin. Adik-beradik kambing lah tu. Itu perang degilnya perangai kambing, susah nak kahwin. Kemudian yang kedua, dikatakan kambing juga kalau disediakan makanan untuk dia, patutnya apa dia? Alhamdulillah, terima kasih lah tuannya. Tak payah, susah payah aku nak pergi mengarut. Sedia dah ada makanan ni. Tapi dah ada makanan depan dia pun, dia nak pergi ambil hak orang juga. Kalau dapat lepas-lepas, dia makannya pucuk orang, dia makannya tanam-tanaman orang. Itulah perangai kambing. Jadi siapa-siapa adik-adik kawan-kawan dalam ramai-ramai ni suka ambil hak orang. Pemadam orang dia curi, buku orang dia curi, duit orang pun dia curi, barang-barang orang dia ambil. Kan, dah ada makanan untuk dia, dia ambil pula rancangan makanan tambahan. Kan, dia ambil pula makanan hak orang, tak payah pula. Yang tu pun nama dia adik-adik. Adik-adik kambing lah juga. Ingat, jangan buat perangai orang itu tau. Itu perangai kambing. Tapi ada seorang pengembala, dia kata kat saya, Ustaz tak baik tau, asyik kata kat kambing aja. Kambing ni walaupun degil, tapi dia bagus Ustaz. Ada pula bagusnya. Apa dia bagus kambing ni? Ustaz, yang pertama sekali, Ustaz cuba tengok kambing. Tengok muka dia betul-betul. Kambing ni Ustaz adalah satu binatang yang sentiasa nyongeng. Itu bagus dia. Sambil makan pun dia nyongeng. Nak. Itu namanya senyum kambing. Kambing binatang yang suka nyongeng. Itu yang pertama. Yang kedua, kambing bila masuk sahaja waktu maghrib menjelang malam, secara automatik dia akan menonong balik ke kandang. Pernah tak kita dengar kambing melepak? Berita terkini. Kumpulan kambing didapati melepak dan juga merepek ketika kan, kambing lepak-lepak dengan kawan-kawan, sembang-sembang, muka-muka orang. Kan, kambing muka orang kan. Sembang-sembang sambil isap ukuk ada tak? Ataupun kambing berpeleseran dekat pusat membeli belah ke apa? Tak pernah kita dengar. Sebenarnya sikap kambing, perangai kambing bila maghrib saja, bila menjelang malam, walaupun dia mengayuh merata-rata ni, dia akan balik ke kandang pada waktu maghrib. Jadi sambil nak balik ke kandang, on the way tu, dia jumpa dengan, berselisih dengan orang nak pergi pasar malam. Dia berselisih dengan orang main bola waktu maghrib. Apa kata kambing agak-agak? Manusia ni kan, aku pun tahu maghrib ni nak balik ke kandang semayang maghrib. Demo maghrib pun main bola lagi. Demo maghrib pun pergi pasar malam lagi, tak semayang maghrib. Jadi orang yang pergi pasar malam, tak semayang maghrib, main bola waktu-waktu maghrib tu, apa dia? Yang tu bukan kata adik-adik kambing lagi dah. Yang tu lebih teruk daripada kambing. Kalau kambing tengok kita malu, kita buat malu company aja. Jadi saudari yang dikasih sekalian, tengok ya, itu perangai kambing. Walaupun nakal-nakal dia, buah-buah degil-degil dia, baiknya tang situ. Maghrib balik koma. Sebab itu Nabi kata, wahai ibu-ibu, bapa-bapa, apabila menjelang sahaja maghrib, panggil anak-anakmu masuk ke dalam rumah segera. Tutup pintu-pintu, tingkap-tingkap. Kerana pada ketika itu syaitan berkeliaran. Setan sebenarnya berpesta, joget lambak, konsert waktu maghrib. Jadi kalau waktu maghrib tu masih lagi kita melewah, mengayuh ke sana kemari, tak balik rumah lagi main bola, kita pun makna kata apa dia? Join sekali dengan setan. Kita pun menyetan juga. Jadi jangan buat orang itu. Maghrib balik rumah cepat. Kalau paling cantik lagi, kita boleh berjemaah di masjid, di surau bersama-sama dengan ibu bapa kita. Baik, ada berapa minit lagi? 5 minit lagi boleh cikgu? Ya, tinggal 5 minit lagi. Ustaz buat kesimpulan lah. Ya. Baik, itu masa zaman kanak-kanak nak membawa ke remaja. Pernah dengar tak Nabi masa zaman remaja dia nak pergi tengok konsert? Tak pernah dengar? Nabi masa zaman remaja dia pernah nak pergi konsert, nak tengok konsert, tapi tak jadi. Allah Ta'ala batalkan perancangan baginda kerana Allah memelihara baginda. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhan dengan sebaik-baik pendidikan.
Masa itu Nabi nak pergi konsert. Masyarakat Arab ni bila sebut konsert, apa dia? Joget lambak ke tarian gelik. Oh, pernah tak tengok channel 111 Astro? Kan ada channel Arab. Ustaz pun kadang-kadang sambil nak terkalih channel tu, nak pergi 106, kan? Ustaz terberhenti kat channel tu. Oh, masa tu ada joget lambak, kan, tarian gelik Arab. Jadi Ustaz pun terberhenti lambak. Ustazahnya keluar. Oh, dia Isteri sendiri, Ustaz keluar daripada bilik. Apa yang rambut? Bukan main lagi apa. Dia tak kat Ustaz pergi ke rumah pun tengok tarian gelik. Itu Ustaz kata apa? Shh, awak ni kamu sesiapa? Dia bukan tahu. Kan? Kadang-kadang di luar ni cakap berdega-dega ceramah, tapi dia orang-orang bukan tahu tengok tarian gelik juga. Baik, mudah-mudahan Allah ampunkan. Kita tengok sekejap. Kan? Lepas tu cepat-cepat kali channel lain. Baik, tengok tarian gelik orang Arab. Oh, orang Arab perempuan dia kan dah lelawak. Bergelik pula macam tu. Nak terkeluar biji mata tengoknya. Nabi pun nak pergi tengok tarian gelik masyarakat Arab ketika itu. Sampai dekat separuh jalan, Nabi kata letihnya, kan? Berhentilah rehat sekejap. Ini baru pukul 6. Konsert mula pukul 9. Sempat lagi berehat dekat R&R ni. Kan? Lepok tidur dulu. Tidur punya tidur, Allah Ta'ala jagakan Nabi setelah menjelang siang. Matahari dah naik. Allah! Dah siang rupanya. Aduh, terlepas pula konsert malam ni. Tiket dah beli RM30. Kan? Aduh, rugi. Tapi rupa-rupanya besok, malam besok ada lagi. Maknanya apa dia? Konsert masa zaman dulu 2 hari. Serupa macam sekarang juga 2 hari. Buat karnival 2 hari. Malam pun ada konsert. Sama aja jahiliah dulu dengan jahiliah sekarang pun konsert 2 hari juga. Apa je. Jadi besoknya Nabi kata, "Oi, tak apa, ada sehari lagi. Besok boleh pergi." Jadi besoknya sama juga. Berhenti di tempat yang sama. Nabi berehat, lalu tertidur. Dan menjelang siang, dah terbit matahari, baru Nabi jaga. Maka 2 hari itu Nabi terlepas tengok konsert. Allah pelihara Nabi. Baik, maknanya nak cerita apa dia? Maknanya nak cerita Nabi pun masa zaman remaja ada keinginan, kan, naluri, nak buat coba macam-macam, nak merempit. Masa itu pun ada merempit tau. Sebab dalam masyarakat Arab terkenal dengan perlumbaan. Perlumbaan kuda, perlumbaan unta, perlumbaan keldai. Makna kata rempit pun dah ada. Tapi masa tu bukan macam sekarang, merempit naik motor, menerak Superman. Masa tu susah nak buat Superman, pasal naik unta ada bonggol. Tak boleh buat Superman, guru-guru kan. Cuma Willy boleh buat. Kalau kita angkat kaki unta dua-dua tu kira Willy lah tu. Kemudian kita tahan brek, bontot unta terangkat ke belakang, itu wekang. Kan? Boleh juga buat, tapi nak layan corner payah sikit. Nanti unta jatuh terombak, jatuh terjerombak makan pasio. Kan? Unta tak boleh nak layan corner. Dia tak boleh drift. Ya? Baik, saudari kawan-kawan yang dikasihi sekalian, dapat tak pengajaran daripada kisah Nabi tadi? Dapat tak? Sebenarnya kalau ikutkan panjang lagi cerita ni sampai Nabi dewasa, sampailah akhir hayat baginda. Cuma secara kesimpulannya, Nabi adalah seorang manusia yang kita kasih, kita sayang, kita cinta kepada baginda. Dan kita harap supaya dapat bertemu dengan baginda. Kalau bukan di dunia pun, kita nak jumpa di mana? Kita nak jumpa di padang mahsyar. Dan kalau boleh nak masuk rombongan sekali dengan rombongan Nabi Muhammad. Cuba tengok di padang mahsyar nanti Nabi kata kita telanjang, tak pakai kasut, tak masuk jawi, semua gulung belaka. Kemudian Nabi kata apa dia? Matahari hangat pijo sejengkil atas kepala. Manusia tenggelam dalam peluh parai buku lali, parai lutut, parai pinggang, dan ada yang lemah dalam peluhnya. Pada ketika itu kita memerlukan bantuan daripada seseorang yang boleh memberi syafaat. Tak lain dan tak bukan, yang boleh tolong kita siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi kata apa dia? Aku boleh kenal umatku kalau aku nak tolong pun di hari akhirat besok daripada wajahnya yang bercahaya-cahaya. Macam mana nak dapat wajah bercahaya? Nabi kata min atharis sujud, kesan daripada sujud. Makna kata kita orang sembahyang. Min atharil wudu, kesan daripada ayo semayang, ayo wudu. Kalau kita rajin ambil wudu, baca Quran, sembahyang,
maka wajah kita bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Tapi kalau ada yang kata, Nabi, ya Rasulullah, saya. Mana kamu? Tak nampak pun, tak nampak. Lah, saya. Oh, wajahnya gelap gelita. Wajahnya hitam legam. Pasal apa? Di dunia hanya mengaku umat Nabi, tetapi tidak bersalawat pada Nabi, tidak beramal dengan sunnah Nabi, tidak mengamalkan ajaran Nabi. Lalu bagaimana wajahnya boleh bercahaya? Jadi kalau boleh kita nak masuk syurga bersama dengan rombongan Nabi. Baik, boleh? Boleh? Baik, sekadar itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, pihak sekolah, ada sudi menjemput Piyuk datang kemari. Sebenarnya Ustaz macam agak keletihan sikit ya. Pagi tadi Ustaz ceramah dekat Taiping, tengah hari ni dekat Tapah. Petang ni Ustaz akan terbang dekat MRSM Pasir Salah. Malam pula ceramah dekat Kampung Gajah. 4 tempat ceramah hari ni. Ada kawan Ustaz kata, Ustaz, kalau ceramah banyak-banyak tempat ni boleh, tapi Ustaz tak boleh jadi macam Ustaz sekarang ni. Kena jadi macam mana? Ustaz kena jadi Superman. Pula boleh ceramah banyak-banyak tempat ni, jauh-jauh pun boleh. Tapi kalau nak jadi Superman macam mana? Ustaz kena pakai sepeda kat luar. Macam tu jaganya. Jadi kalau pakai sepeda kat luar, dia cepat sikit sampai. Jadi Ustaz pakai sepeda kat dalam hari ni kan, Ustaz pakai dah hidup. Baik, jadi itu ya. Terima kasih banyak-banyak kerana selama hari ini menyokong perjuangan Ustaz dalam mimbar pencinta rumah. Dan mungkin ada yang orang kata bila tengok Ustaz berceramah di dalam televisyen tu sambil nyerongin anak-anak kan, nyerongin. Tapi nyerongin juga, ngundinya tidak juga. Sebab itu dapat markah rendah tu. Tapi tak apalah, nombor 3 ni pun tak menang tangan dah. Kalau dapat nombor 1, Ustaz rasa nombor 3 pagi pun ceramah juga. Ya, baik, sekadar itu saja. Aku lu qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita ramai. Terima kasih.